tindakan netizen Malaysia yang memviralkan hashtag Israel Koyak dan juga poster diorang hashtag shame on you Israel, salah satu isu yang saya kira menarik juga dan siapa sangka diketahui oleh panji-panji bawang Rangers ini ataupun bawang army, tentera bawang ini boleh menggegarkan perisai Israel ini. Kalau kita tengok mereka ni dah hack laman sosial pasukan keselamatan Israel IDF, termasuk netizen-netizen Israel pun tak terlepas ya daripada bawang Rangers ini. Dan untuk hari ini di pentas pemimpin Barunan Up, kita akan berbicara dengan topik Israel Koyak di Bedil Cybertroopers Malaysia. Hai, saya Faiz Arif dan untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan dua panel yang akan berbicara lah mengenai topik yang saya kira menarik juga untuk kita kupaskan. Yang bersama-sama dengan saya sekarang ini kita ada Najwan Halimi yang merupakan seorang ketua pemuda keadilan Selangor, dan saya juga akan turut ditemani dengan seorang selebriti dan juga aktivis kemanusiaan, tidak lain dan tidak bukan Faizal Tahir. Jadi assalamualaikum kedua-duanya. Kalau boleh saya assalamualaikum kedua-duanya. Baik, topik hari ini hashtag Israel Koyak. Koyak tak dua-dua? Ke macam happy bila Israel ni koyak? Dah koyak teruk ni kan? Ke macam mana? Tumpang gembira lah. Tak cukup teruk ni. Okay. Lagi kena koyakkan lagi. Kena koyakkan lagi. Kita koyakkan lagi kan. Baik. Mungkinlah di awal ini kalau kita nak berbicara mengenai hashtag Israel Koyak, apa kata kita mulakan dengan Najwan Halimi. Kita lihat tanda pagar Israel Koyak ni dah cukup trending. Kalau boleh bukan saja di Malaysia, dan perkataan koyak itu sendiri dah go global dah. Dan menarik juga satu video viral, ada 3 orang kanak-kanak Palestin kalau saya tidak silap, berani mereka menggunakan perkataan koyak itu dekat tentera Israel Anatullah ini. Dan menurut Najwan lah, kita melihat bagaimana rakyat Malaysia menggunakan media sosial. Adakah media sosial ini boleh dikira sebagai satu senjata yang juga mampu untuk kita melemahkan pihak lawan? Najwan? Baik, terima kasih untuk Sinar atas kesudian menyebut saya dalam pentas PBNU. Saya ucap Assalamualaikum kepada semua, khususnya saudara Faizal Tahir, salah seorang ikon yang saya kira cukup signifikan dalam aktivisme perjuangkan hak rakyat Palestin. Saya rasa Abang Faizal pun mungkin pernah pergi Palestin, saya ingat, ataupun di Syria. Saya ada ikuti beberapa posting sebelum ni. Baik, cakap tentang peranan social media dalam kita melihat perkembangan mutakhir ini tentang konflik bukan konflik lah sebenarnya, persoalan Israel Palestin ini bukan konflik, ia persoalan kemanusiaan, persoalan yang merentasi agama dan juga bangsa. Dan apa yang saya nampak pada ketika ini, kalau kita sekarang ni memang dalam tempoh PKP ni, kita memang terlalu terikat dengan telefon pintar kita, dengan iPad ke dengan komputer, dan kita memang setiap hari akan buka social media, Instagram, Twitter, Facebook. Terutamanya kalau saya lebih melihat Instagram dan Twitter. Kalau di Twitter itu memang kita lihat penangan media sosial dalam isu Palestin Israel ini memangnya cukup luar biasa. Pertama kali saya lihat respon orang kata apa, warga net kita, warga maya kita ini dalam membangkitkan kesedaran dan juga awareness tentang isu di Palestin ini, sesuatu yang cukup berkesan, impaknya besar. Dan kita nampak seolah-olah di sosial media ni rakyat Malaysia seakan-akan bersatu dan all out. Dia bukan, kalau saya tengok di sosial media ni, bukan hanya orang Islam sahaja, bukan hanya orang Melayu sahaja, tapi bahkan bangsa Cina, bangsa India yang bukan beragama Islam pun turut mengambil peranan dan juga ke depan dalam menyuarakan keprihatinan mereka dan juga bantahan mereka terhadap tindakan tentera Zionis di Israel. Dan sehingga ada akaun social media orang Israel di sana yang dia respon kepada akaun orang kita, koyak kan, dia pun koyak to you too, sehingga istilah koyak tu dah jadi satu yang global. Baru ni saya tengok ada satu TikTok account demonstrasi di Canada, orang Canada pun boleh cakap koyak to Israel. Betul. Koyak maksudnya kalau orang Israel boleh baca, tahu terjemahan koyak ni, dia orang dah maksudnya koyak lah, dah habis. Tapi itu sebagai satu simbol, satu signifikan bahawa di social media ni, walaupun orang kadang-kadang kata lah, kau bising-bising dekat social media pun boleh dapat apa je, kan, buat apa membebel jadi jadi keyboard warrior. Tapi apa yang berlaku pada ketika ini, ia penting sebab impak daripada social media, daripada tweet kita, daripada perkongsian kita, video-video
berkaitan dengan Palestin di Instagram, di Facebook. Mm-mm. Perkara-perkara ini menunjukkan bahawa dia jadi satu global movement. Orang di luar sana baru sedar. Maksudnya peranan orang Malaysia ini, rakyat Malaysia ini dalam membangkitkan kesedaran global itu dilihat berkesan. Disampaikan ada retaliation daripada komuniti warga India yang dilihat begitu all out untuk menunjukkan sokongan kepada Israel pula. Jadi kita mengambil pendekatan bahawa kita bukan bersifat menghina, tetapi kita membangkitkan awareness, kesedaran. Sebab yang penting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Malaysia dan di dunia, faham isu Palestin dan Israel ini bukan isu perang semata-mata, rebutan tanah semata, tapi isu kemanusiaan. Di mana sebuah negara yang tidak pernah, yang sebelum ini diduduki oleh orang Palestin, tiba-tiba dijarah oleh orang Yahudi Zionis, ambil tanah orang secara paksaan, secara rampasan, secara keras, dan ketika mana mereka yang tertindas ni, orang Arab Palestin yang tertindas ni melawan, mereka pula dituduh seolah-olah menyerang. Sedangkan yang sebenarnya menyerang itu sepatutnya ambil tanggungjawab untuk menghentikan keadaan, tapi mereka kata kita pertahankan diri. Orang budak kecil baling batu, dia tembak roket. Betul. Ini bukan pertahanan diri, ini namanya nak bunuh orang. Inilah yang kita nampak dah beberapa tahun dah pun, dan konflik ini sebenarnya sejarahnya panjang. Cuma ketika ini kita melihat satu bentuk gerakan secara, nak kata tersusun tidak, tetapi secara organik dia muncul. Maksudnya masing-masing dah mula ada kesedaran tersebut. Bahawa isu Palestin Israel ni bukan semata-mata isu mereka, tapi isu kita. Kita tidak perlu menjadi seorang Islam, tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk bersimpati dengan orang-orang Palestin. Kita hanya perlu menjadi manusia. Dan ini isu kemanusiaan, dan saya harap proses ataupun gerakan di social media ni dapat diteruskan, kerana kita nak pergi sana perang mungkin di luar batas kita, di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita ada upaya untuk membangkit kesedaran atau memberi bantuan, kita teruskan. Ya, saya setuju dengan Najwan. Dan sebenarnya bukan sahaja Malaysia sendiri yang mengaturkan pergerakan itu. Okay, kita juga turut bersolidaritas bersama sahabat kita dari negara Indonesia juga bergabung, meletup nak koyakkan lagi benteng pertahanan Israel yang teruk, yang kejam ni sebenarnya kan. Baik, bila kita bercakap, kita beralih pula kepada Faizal Tahir. Anda seorang aktivis. Memang kita cukup kenali anda seorang aktivis yang giat menjalankan kerja-kerja untuk Palestin, Syria dan sebagainya. Melihat dengan tindakan #Israel Koyak yang trending baru-baru ini, puas ke sebenarnya? Puas ke dengan tindakan rakyat Malaysia yang jalankan ini? Dan bukankah sepatutnya kita rakyat Malaysia menjalankan, kalau nak betul lah nak mengutuk, kita mengutuk dengan intelektual ataupun secara berhemah? Komen Faizal macam mana, Faizal? Okay, terima kasih Faiz dan juga Najwan. Okey, nak kata saya puas hati dengan apa kita punya #Koyak tu trending dan go global tu sebenarnya. Benda tu satu, mungkin orang nampak sebagai satu benda yang kecil sebab dia hanyalah satu perkataan koyak. Tapi bila orang Israel dapat faham perkataan tu, diorang pun memang koyak lah sebenarnya. Tapi kalau kita nak berharap pada satu taktik sahaja, pada satu strategi pun susah juga. Kita tak boleh nak bergantung pada #Koyak tu sampai sampai selama-lamanya. Sebab selagi kita ada, orang kata, ruang untuk, saya tak nak cakap mengutuk lah, kita pun cara Nabi ajar pun kalau nak pergi perang pun ada dia punya adab dia apa semua kan. So sebenarnya dalam hal begini, dengan menggunakan social media ni, yang mungkin sekarang orang sedar tentang kepentingan social media ni, satu benda yang boleh kalau saya tambah sikit, kita yang mungkin selama ni ramai orang duk pantai budak-budak yang minat K-pop apa semua ni, sebenarnya budak-budak K-pop ni lah yang sebenarnya membangkitkan rasa, apa orang kata, kesedaran terhadap Palestin ni. Sebab satu pagi tu saya bangun dan tengok ramai budak-budak yang ada orang punya orang punya orang panggil foto tu, ID foto orang punya profile foto tu, semua artis K-pop, tapi diorang ni lah yang menterjemahkan segala apa yang berlaku dekat Palestin apa semua. So bagus kepada diorang, tahniah dalam, orang kata, dalam menggunakan social media ni untuk benda-benda yang mungkin keduniaan, lebih kepada personal, nak memberitahu orang tentang pendapat tersendiri apa semua. Tapi sebenarnya social media ni adalah satu weapon, new weapon yang patut digunakan dengan baik. So pada saya perlu ada strategi. Kita nak pergi perang pun perlu ada strategi. Macam saya ada berkata itu, saya ada lagi satu perbincangan beberapa hari sebelum ni dengan satu grup lain. Mungkin Ministry of Defence Malaysia mungkin perlu ada satu department baru menunjukkan
orang panggil online defense apa saja yang diorang nak panggil online defense. Sebab sebenarnya kita harus sedar yang sebenarnya social media ni memang peranan yang sangat besar hidup semua orang sekarang. Kalau kita tengok dari segi orang banyak case mental depression pun dia ada mental health issues pun daripada social media juga semua. So kalau kita boleh cari ruang guna dengan baik benda ni, dengan strategizekan betul-betul dengan content yang kita ada tu, maybe kita boleh bagi impact yang lebih besar, bukan hanya setakat dengan hashtag koyak. Tapi tu content yang kita berikan tu, maybe kena ada satu team, orang kata special team pasukan khas daripada government ataupun siapa-siapa saja yang boleh set up a group yang boleh cari maklumat yang bukan hanya mengutuk saja, tetapi maybe benda-benda yang lebih informatif yang secara tak sengaja bila orang-orang Zionis ataupun Israel ni baca ni, diorang pun macam boleh sedar apa semua. Sebab satu benda yang kita mungkin terlepas pandang adalah sebenarnya yang rakyat Palestin bukan hanya Muslim, tetapi memang difokus pada Muslim sebab itu majoriti, tapi minoriti dia masih ada lagi rakyat Palestin yang Kristian dan juga Yahudi yang ditindas bersama dengan rakyat yang lain, rakyat Muslim lain. Betul. Namun Faizal Tahir, sebenarnya isu Palestin dan Israel ni bukanlah satu isu yang baru. Tapi kita melihat tahun 2021 ini, solidariti itu kita lihat bukan kecil tapi besar, kan? Kita tengok macam adakah ini juga disebabkan kesedaran mengenai isu ini, isu kemanusiaan ini di kalangan anak muda terutamanya semakin luas, semakin orang kata sedar diri untuk isu-isu seperti ini. Macam mana Faizal? Macam ni, isu ini lebih disedari oleh golongan yang muda. Dah dapat perhatian anak-anak muda. Macam Alhamdulillah. Benda ni bukan isu lama. Dia kan bukanlah isu baru. Isu ni macam setiap tahun kita dengar, tapi tahun ini solidariti dia tu lain macam lah orang kata kan. Sebab social media lah, kalau saya boleh cakapkan kat sini. Memang sebab social media. Sebab tanpa social media ni banyak benda yang kita tak tahu sebelum ni. Mungkin sebelum ni macam outlet berita hanya orang kata menyuap kita berita-berita yang mereka mahu kita dengar dan percaya. Tapi sekarang dengan social media, banyak orang kata truth ataupun kebenaran yang keluar. So itulah guna social media ni kalau kita boleh gunakan dengan baik. Dan kalau kita tengok mungkin yang ramai yang menyerang Israel ni apa semua dari platform social media ni adalah orang-orang muda. Yang mungkin saya pun secara jujur ni saya tak pandai sangat nak menyerang macam ni. Kan orang kata menggila juga ada orang menyerang apa semua kan. So ini saya rasa satu perkembangan yang sangat baik yang saya rasa dah lebih 10 tahun kot saya sendiri terlibat dengan orang kata menyebarkan tentang apa yang berlaku di Palestin, di Syria, di mana-mana sajalah dengan kaum dengan bangsa Rohingya apa semua kan. So pada saya ini satu perkembangan yang sangat bagus sebab macam dulu kita tak boleh dapat benda-benda macam ni. Surat khabar ke berita kat TV susah nak dapat. So pada saya kita nampak yang anak-anak muda ni sebenarnya memerlukan platform untuk menyuarakan orang punya pendapat apa semua dengan baik, dengan lantang. Tapi apa yang kita suarakan tu kena betul lah. Benda yang penting sebenarnya yang harus saya ingatkan kepada diri saya juga dan juga semua orang di luar sana. Kalau nak post apa-apa sahaja, maklumat itu penting and you have to ada knowledge, kena ada ilmu. Jangan kita orang kata membabi buta juga kan. Membantai orang lain. Betul sebab takut nanti orang boleh serang kita balik. So make sure your facts are correct and ada ilmu tentang apa yang kita buat tu. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang suka hati je dia post apa semua. Itu dalam betul semua. So itu boleh digunakan oleh orang yang tak baik ini untuk menyerang kita semua. Macam istilah dia lagi-lagi bila yang golongan muda ni kan. Golongan muda ni dia punya rasa geram tu dia lagi senang pada kita yang mungkin dah macam saya dapat membuat-buat macam saya dulu masa saya mula-mula dulu dapat tahu pasal isu Palestin ni semua memang geram je rasa nak serang je rasa kan. Tapi bila kita dah belajar, kita dah fahami apa semua, sebenarnya perlu ada strategi. Itu yang penting. Itu dia Faizal Tahir berkata mengenai kita perlu ada strategi. Baik Najwan, betul. Kita dah melakukan serangan ke atas IDF ini. Kita lihat kita sudah pasti serangan balas itu ada. Namun dan baru-baru ini Israel telah mengancam untuk membalas balik mengenai keselamatan cyber kita terhadap termasuk Malaysia. Dan adakah ini satu-satunya perkara yang kita perlu ditakuti? Ialah macam kita sendiri yang menggalakkan sebenarnya tu Israel nak attack kita. Adakah kita kena takut Israel nak attack aku, nak attack Facebook, nak attack Instagram? Perlu atau tidak sebenarnya? Ataupun sekarang fikir tak apa, yang soal keselamatan kita serahkan kepada institusi keselamatan negara kita sendiri. Najwan. Baik,
mengambil kira daripada respon-respon pimpinan Israel. Ada je lah dia punya intelligence semua. Kalau kita baca memang ada ancaman. Mereka mengancam seolah-olah nak melumpuhkan ataupun mengganggu, menggodam account. Dan ada yang saya tengok pagi tadi, ada satu account Instagram yang influencer lah, one of the influencer perempuan. Tiba-tiba IG dia kena tukar. Maksudnya ada gambar bendera Israel, semua tukar je profil Israel. So saya rasa perkara tersebut adalah satu yang tidak mustahil. Walau bagaimanapun kita sebab ialah orang Malaysia ni pun sebenarnya hackers kita pun bukanlah teruk sangat. Maksudnya right put untuk mengganggu gugat sistem mereka. Tapi mungkin je lah kita kena fikirkan sekarang ni perang dalam dunia maknanya bukan setakat perang fizikal kita menggunakan senjata, tapi peperangan tu termasuklah peperangan secara maya, maksudnya cyber war. Kan orang bercakap pasal cyber security, cyber defense. So ini adalah perkara yang real sekarang, yang mana ianya adalah satu yang serius. Dan baru-baru ini pihak polis pun tak silap saya ada buat pernyataan bahawa mereka pun mengambil tindakan untuk bersiap sedia sekiranya berlaku serangan secara media secara cyber yang dilakukan oleh mereka di Israel sebagai membalas balik serangan-serangan di social media ni. Jadi saya rasa perkara tersebut kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu dan perlu ada knowledge juga. Macam tadi Faizal cakap, apa-apa kita buat, kita nak tulis sesuatu memang kena ada info. Dan ini adalah satu perkara yang dilihat baru. Modern warfare sekarang ni bukan setakat warfare macam saya kata tadi, bukan setakat conventional warfare di menggunakan senjata, tetapi ianya juga lah peperangan dari sudut pemikiran kita, dari sudut ilmu kita, teknologi. Dan ancaman cyber ini sesuatu yang kita tidak boleh pandang enteng. Dan kita harap pihak berkuasa di negara kita dapat memperkuatkan dan melipat gandakan kesiapsiagaan khususnya. Sebab kiranya mereka lakukan serangan, kalau sekiranya serangan itu kepada netizen, mungkin tak adalah impak sangat kepada ekonomi. Tapi kalau dia serang sistem kanan kita, sistem digital, kerajaan dan sebagainya, dia mungkin boleh memberikan kesan yang cukup negatif kepada negara. Dan kita kena bersedia sebab ini juga adalah salah satu bentuk modern warfare, cyber war dan juga era digitalisasi ni macam-macam boleh berlaku. Tiba-tiba mungkin handphone kita orang boleh hack. Ramai yang kata handphone ni orang boleh detect lokasi kita dan sebagainya. Jadi kita perlu bersedia kerana benda ni bukan suatu ancaman yang boleh dipandang mudah. Okay, baik Najwan, saya cukup tertarik dengan isu normalisasi sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang ini, mengapa normalisasi negara Arab kepada Israel itu dilihat sebagai satu konsep new normal? Adakah ini boleh kita kirakan sebagai ijtihad politik semata-mata? Kalau bercakap dalam konteks negara luar, khususnya di Timur Tengah, kita tak boleh tidak untuk menolak faktor politik, geopolitik misalnya. Inilah, kalau kita bercakap isu Palestin ni, kita sebagai orang Islam kita akan rasa dekat dengan ini sebagai isu agama. Dan kalau kita baca sejarah misalnya, isu Palestin ni suatu isu yang disebut sejak daripada zaman Rasulullah lagi. Bahkan sejarah panjang tanah Palestin ni adalah daripada zaman Nabi Ibrahim. Maksudnya bapa kita Nabi Ibrahim ialah orang kata bapa kepada agama Samawi, Islam, agama Kristian dan juga agama Judaism, agama Yahudi. Dan bila bercakap tentang konteks sejarah agama, kita mungkin akan rasa ini isu agama. Tapi di negara Arab pun mereka ni kebanyakannya berkongsi dan juga tauhid yang sama dengan kita. Tapi bila cakap dalam konteks politik, ialah kenapa kita lihat di Timur Tengah bila Israel membantai saudara kita di Palestin, tapi kita lihat negara-negara Arab di mana Arab Saudi, di mana negara seperti Iran yang besar, maksudnya kuasa-kuasa besar di Timur Tengah ni semuanya nampak seperti tidak mengambil peduli. Tiba-tiba muncul yang nampak menjadi yang ke depan adalah Turki misalnya. Jadi tidak dapat kita sebut bahawa faktor politik memang memainkan peranan dalam kita tengok. Sekarang ini kita tahu di Saudi mungkin daripada sudut pentadbiran dan pemerintahnya dilihat bersifat agak tidak cenderung untuk membawa isu-isu yang membela nasib orang Palestin. Dan itulah kita sekarang ni jangan sebutlah orang Arab, maksudnya kita tidak boleh lihat bahawa Arab akan bantu Arab. Maksudnya sekarang ni kita sebagai orang Islam di Malaysia, walaupun kita orang Melayu bukan Arab, ini tanggungjawab kita juga. Maksudnya dia bukan soal orang Arab semata-mata. Sebab akhirnya yang sekarang ni membela orang-orang Palestin tu orang Turki.
mereka bukan orang Arab. Orang Melayu di Malaysia, orang Melayu di Indonesia, mereka pun bukan orang Arab, tapi kita berkongsi tauhid, berkongsi fikrah yang sama, syahadah kita adalah atas nama Islam, dan kita kedepankan isu tersebut. Maksudnya kita jangan bawa isu Palestin ini sebagai isu di mana ini isu masalah Middle East, masalah Timur Tengah dan masalah orang Arab semata-mata. Sebab kita faham di Arab sana, di Middle East sana, di Timur Tengah, pemerintah di negara-negara Arab ini ada pelbagai pertimbangan politik mereka yang kita pun, yalah, kalau saya nak ulas lebih-lebih mungkin lihat cuba campur tangan isu-isu negara mereka. Tapi kita ambil pendekatan untuk melihat isu ini secara kemanusiaan, dan kalau boleh saya sebut, kita kena ada kesedaran agama itu, sebab keterikatan kita dengan Palestin ini lebih kepada agama. Maksudnya kalau kita baca dalam Al-Quran, sebut dengan jelas bahawa dalam surah Al-Isra, maksudnya Palestin itu ada sebut, Masjid Al-Aqsa itu disebut, tempat Nabi diangkat di langit. Dan ini adalah faktor di mana kita perlu ada rasa sayang dan sedar bahawa isu di Palestin ini bukan sekadar isu perebutan tanah, perebutan wilayah, tetapi kita perlu jaga Palestin ini, pertahankan Palestin ini, sebab ini tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Baik, bercakap mengenai isu Palestin ini, antara individu yang cukup berpengalaman dan pernah menjejakkan kaki di sana ialah Faizal Tahir. Semua kita pun memang cukup tahu kan pengalaman beliau bagaimana. Baik, Faizal Tahir, mungkinlah di ruangan ini untuk kalau boleh kita nak tahu, boleh kongsikan ke sedikit pengalaman sewaktu Faizal Tahir pernah menjejakkan kaki di sana dan melihat bagaimana keperitan rakyat-rakyat saudara-saudara kita di Palestin yang berdepan dengan peperangan, dengan bom sana sini. Boleh kongsikan sedikit, Faizal Tahir? Okey, terima kasih Faiz. Okey, kalau kita nak cerita pasal pengalaman saya, itu benda yang dah lepas lah. So kalau boleh kita nak move forward, kita cerita apa yang kita boleh buat sekarang. Tapi tak apa, saya cerita sikit. Saya mula-mula orang kata ke sana, saya tak pernah masuk Palestin. Syria saya pernah, di Aleppo. Di Palestin saya pergi sempadan. Saya pergi ke sempadan Palestin melalui Jordan. Ini saya 12-13 tahun lepas barangkali, bersama dengan TV3, rancangan Bersamamu, khas untuk Ramadan Palestin di sana. Of course kalau kita nak cerita memang teruk lah kamp pelarian dia apa semua kat sana semua. Kita pun tahu kamp pelarian tu macam mana keadaan apa semua kan. But itulah kita nampak yang sebenarnya macam saya lah, saya pergi sana pun apa sangatlah yang macam kita ni boleh buat dari segi sumbangan duit, dari sumbangan nak bagi benda-benda infrastruktur, nak apa, perbaiki hidup mereka apa semua. Sebab itulah sekarang ini macam kalau boleh kita saya ulang lagi sekali, social media ni memang peranan penting untuk menyebarkan maklumat, dan maklumat itu haruslah maklumat yang kuat dan betul. Dan cakap pasal maklumat ni, satu maklumat yang kita ada, satu ilmu yang kita ada yang mungkin orang Yahudi tak ada. Kalau diorang ada pun diorang akan menafikannya, adalah macam Najwan cakap tadi, dalam Al-Quran sendiri disebut tentang apa yang akan berlaku pada waktu ini. Al-Isra, dalam surah Al-Isra, kalau saya boleh rujuk, dalam satu ayat tu dah sebut memang orang Yahudi ni akan membuat kerosakan di bumi Palestin. Memang dah disebut diorang akan membuat kerosakan 2 kali. Mungkin saya salah, saya pun tak tahu, wallahu a'lam, tapi dalam ayat Al-Quran Al-Isra tu dia ada sebut kat sini, apabila sampai masa janji untuk membalas kederhakaan orang Yahudi ni, Allah akan hantar untuk pertama kali tu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat dan gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di seluruh ceruk rantau. Kalau nak fikir balik, boleh jadi saya tak tahu, Allah alam, ini mungkin boleh jadi masa Hitler membunuh puak-puak Yahudi ni. Sebab dekat sini Allah tak sebut, dalam ayat ni Allah tak sebut kami menghantar umat Islam ataupun mukminin, kaum mukminin untuk menyerang kamu. Dia cakap hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangannya. So ia boleh jadi apa-apa saja kaum. So yang mungkin boleh jadi Hitler, kita tak tahu, wallahu alam. Dan ini mungkin boleh jadi kali kedua, kita pun tak tahu, mungkin ini bukan kali kedua yang Allah sebut dalam Al-Isra ni. Kali kedua Allah akan buat benda yang sama kepada mereka. Tetapi ini mungkin permulaannya. So macam kalau kita nak cerita macam kita nak ke sana nak angkat senjata, kalau kita nak ke sana tolong mereka bina balik rumah mereka semua, tak boleh. So kita gunakanlah social media yang sebenarnya ciptaan diorang juga, ciptaan orang-orang Yahudi ni apa semua juga. Diorang yang memang bijak pandai, sebab tu diorang percaya diorang ni adalah orang-orang the chosen ones. So kita guna balik apa yang diorang cipta ni untuk menyerang mereka balik. Tapi serangan tu macam saya cakap tadi, dalam kita berperang, dalam kita nak menyerang orang apa semua, kena tenang. Perlu ada strategi. Sebab bila tak tenang ni macam-macam benda boleh jadi bila kita melulu ni. Satu contoh yang mungkin saya boleh cerita balik untuk kita punya, orang kata apa, kita ambil iktibar adalah perang Uhud. Kalau kita ingat balik, ingat tak kita kalah perang Uhud, Nabi dah cakap dengan
para askari yang lain yang duduk ke atas Bukit Uhud tu jangan turun dari Bukit Uhud ini sehingga aku berikan signal untuk turun. Okey, selagi aku tak bagi signal jangan turun pada bukit ini. So bila orang-orang yang dekat atas Bukit Uhud ni, tentera-tentera askar-askar Islam atas Bukit Uhud ni, diorang tengok kat bawah bukit tu, orang kafirun semua dah banyak mati apa semua, so diorang macam kita dah menang, jom kita ambil barang diorang apa semua, kita dah menang. Padahal Nabi tak bagi signal. Bila diorang turun, Khalid Al-Walid datang serang daripada belakang Bukit Uhud dan mereka kalah. So sebab itu dalam perang ni perlu ada strategi. Saya tahu ramai orang geram, ramai orang nak marah, tapi at the same time macam saya cakap tadi, saya suka ulangi, perlu ada ilmu dan cara menyerang itu haruslah orang kata cara yang intelek lah. Supaya tak nampak yang kita ni macam suka-suka hati je nak masuk campur hal politik orang apa semua kan. Sebab kalau tersalah maklumat kita pun susah, macam Najwan cakap tadi. Kita tak nak tunjuk kita masuk campur hal politik. Tapi ini sebenarnya dah bukan hal politik dah. Ini adalah soal kemanusiaan. Dan juga soal agama yang memang kena ambil sebab ada. So orang-orang yang tak nak ambil tahu ni, satu saja saya boleh cakap, ini adalah orang-orang yang sombong. Dan sombong ini bahaya. Sombong ni nampak je macam kecil kan, kita tak nak ambil tahu, kita nak memilih pihak apa semua, tapi orang yang tak nak memilih pihak ni lagi teruk daripada orang yang memilih pihak yang jahat, sebab sekurang-kurangnya diorang memilih pihak. So kena ada ilmu lah dari sini. Baik, bila bercakap mengenai strategi, sekarang ini mungkin itu ada pilihan berada di media sosial untuk berperang, mungkin itu adalah antara satu pilihan yang boleh kita menunjukkan jihad. Tapi selain itu juga berbagai lagi cara yang kita boleh nak membantu saudara-saudara kita di Palestin sana. Dan semalam saya tertarik juga dengan inisiatif Faizal Tahir, yang mana beliau memang cukup aktif dalam industri hiburan dan walaupun telah mengambil keputusan untuk berehat, tapi beliau kembali lagi untuk mengadakan showcase kan, untuk mengutip dana kepada sahabat-sahabat kita di sana. Dan saya kira itu adalah satu inisiatif yang baik dan mungkin boleh jadikan salah satu corak ataupun inilah dia bentuk strategi yang kita perlukan untuk membantu sahabat-sahabat kita di sana. Okay, baik, Najwan, mungkinlah kita pun sudah nak menghampiri masa ini kan. Kata akhir Najwan, apakah harapan sebenarnya kita boleh lihat daripada ataupun kata-kata akhir mengenai #IsraelKoyak dan kepada Palestin sendiri, Najwan? Baik, sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, pastinya saya terkesan dan rasa sedih, simpati bila kita lihat di social media saudara mara kita di Palestin itu dibendil, dibunuh, dizalimi di sana. Dan kalau saya balik rumah, baru ni saya balik rumah mak ayah saya pun, mereka melahirkan, orang tua ni bila tengok kata aku teruk sangat lah, orang yang begini, berbagai lah. Maksudnya concern kita itu jelas dan kita mahu dan kita doakan semoga konflik ataupun masalah itu di Palestin, di Israel ini dapat diselesaikan secara baik. Kalau kita kena realistik, kita sekarang ada dalam era di mana segalanya bersifat siasat, politik, ada urus takbir kenegaraan, maksudnya kena ada rundingan diplomatik dan sebagainya. Yalah, kalau kita tengok soal khabar hari-hari, negara hanya boleh kecam, menyatakan bantahan, kemudian panggil persidangan, minta OIC bersidang, minta UN bersidang. Yalah, perkara tersebut satu proses. Ya, betul. Cuma kita sebagai orang Islam kena sentiasa ingat bahawa janji Allah itu pasti. Maksudnya tadi Faizal pun beritahu dalam Al-Quran sebut profesi tentang di Jerusalem ni, di Al-Aqsa ni. Jadi nanti kita akan menang juga. Kita akan kembali memerintah di sana, menjadikan itu sebagai tempat itu. Apapun sebagai seorang Muslim, kita kena ikhtiar. Maksudnya jangan tunggu profesi tersebut dipenuhi, tapi kita kena mainkan peranan kita sebagai orang Islam, bangkitkan kesedaran dan gerakkan segala bentuk ikhtiar. Macam kita di sini tak boleh nak pergi perang sana, gunakan apa jua kemudahan yang ada, baik social media ke, baik secara verbal ataupun sumbangan. Kalau kita boleh bagi sumbangan kepada orang di Palestin, cari channel yang betul, sumbangkan apa yang kita ada. Dan ini mungkin sekecil-kecil ikhtiar ataupun biasa dan sumbangan kita kepada usaha untuk mengambil alih ataupun memerdekakan semula Palestin ni, kerana menjadi tempat umat Islam dapat pergi. Ini tanah, apa orang kata, tanah suci kita yang ketiga. Selepas Mekah, selepas Madinah, kita ada Jerusalem, ada Al-Aqsa, dan kita perlu pasang niat untuk bantu sebaik yang mungkin sebagai sebahagian daripada jihad kita lah. Tapi apapun, Faizal pun pesan, kita nak buat sesuatu biar ada ilmu, biar kita berfikir dan jangan tunjukkan bahawa orang Islam ni, kita jangan tunjuk kita sama macam orang Israel di sana. Kita bukan mereka. Kalau mereka menganggap kita ini binatang,
kata orang Islam ni semua binatang. Tapi kita menganggap walaupun mereka ini orang Israel, Nabi ajar kita hormat musuh. Saya baca tadi kenapa orang tanya kenapa bila Al-Qassam ni bila dia nak buat serangan, dia beritahu dia nak serang. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita ada adab. Dalam adab peperangan ni kita kena umumkan, kita akan serang. Jadi biar musuh kita bersedia. Kita bukan jenis pukul curi yang orang tengah tak ready kita tumbuk. Ini bukan adab dalam Islam. So kita kena pastikan jaga adab tersebut, ilmu, pastikan maklumat yang kita kongsi betul dan jangan meremehkan orang lain. Kalau sekiranya kita tahu kawan-kawan kita mungkin bersenyap, dia tak tunjuk, dia tak tweet ataupun dia tak share dekat Facebook, kita tak tahu, mungkin dia menyumbang daripada sudut kewangan. Jadi jangan kita meremeh, jangan kita mempersoalkan kenapa kau tak share pasal Palestin, kenapa kau tak share pasal ni. Jangan meremehkan orang lain sebab kita tak tahu, mungkin sumbangan dia jauh lebih besar daripada kita. Pastikan kita buat yang terbaik dan sentiasa berdoa bahawa mohon pada Allah memberi permudahan urusan saudara mara kita di sana. Ya, mudah-mudahan. Baik. Dan kalau kita ke Faizal Tahir pula, kita lihat kebangkitan rakyat Malaysia juga dilihat semakin memberi tekanan secara tidak langsung kepada tentera Israel Zionis ini kan. Jadi akhir kata inilah, apa pesanan Faizal Tahir kepada rakyat Malaysia khususnya untuk terus bersolidariti kepada saudara-saudara kita di Palestin? Faizal Tahir. Okey, nombor 1, terus menyerang melalui social media, melalui Twitter dengan cara yang betul. Betul, sebab pressure itu sangat bagus. Pressure itu sangat penting sebenarnya untuk merobohkan satu, orang kata, tembok. Kalau kita tengok balik cerita siapa tu, pemerintah Turki tu, Mehmet Al-Fatih, cara dia menyerang Konstantinopel tu kan, pressure. Walaupun lama, tetapi benda tu akan berhasil. So teruskan menyerang dengan fakta-fakta ataupun maklumat ataupun konten yang bagus, yang boleh orang kata melemahkan diorang punya mental apa semua. Dan lagi satu adalah ambil tahu tentang sejarah Palestin ni, sebab saya faham ada je kawan saya yang jenis macam benda ni dah tertulis dalam Quran, so benda akan jadi kan, so biar Allah yang uruskan. Salah tu, tak boleh macam tu. Kita kalau dah tahu benda tu salah, kita kena stand up untuk benda tu kan apa semua, so tak boleh lepas tangan. Dan kita yang memang dah ada influence ni, pesanan kepada diri saya, kena gunakan platform social media dengan baik untuk memberi maklumat apa semua kepada orang ramai yang tak tahu sebelum ni, yang tak nak ambil tahu. Ada cara untuk tarik orang masuk dalam perjuangan ni. Dan macam Najwan cakap tadi, sama juga, jangan memperlekehkan, jangan mempersoalkan orang lain yang mungkin tak nampak sokongan dia dari segi, orang kata, dari segi public, dari segi social media apa semua, sebab mungkin mereka menyumbang dengan cara lain. Bercakap pasal tu, tak silap saya semalam grup My Aqsa Defenders ni, yang gabungan NGO dari Malaysia ni, tak silap saya dah rilis yang dah kita dah berapa kutip, Masya Allah, 17 juta ringgit 17. Untuk disalurkan ke Gaza, Palestin. So itu juga satu usaha yang kita semua kalau boleh kita maintain, jangan tunggu bila jadi macam ni je baru kita nak buat. Dan insya-Allah siapa yang boleh join saya untuk usaha kecil saya bersama dengan Mirwana untuk mengutip sedikit dana untuk Palestin ini pada 30 hari bulan, boleh ke saya punya Instagram ataupun website saya www.faizaltahir.com untuk tengok maklumat macam mana nak join. Okay, so itu sahaja saya boleh pesan kepada kita rakyat Malaysia di luar sana, kita gunakan social media dengan baik. Mereka tak sangka sebenarnya social media ni boleh digunakan untuk menumpukan mereka, so kita gunakan dengan baik. Itu saja. Baik. Terima kasih. Itulah dia ulasan mengenai topik kita hari ini, Israel koyak di bedil Cybertroopers Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Najwan Halimi selaku Ketua Pemuda Keadilan Selangor, dan juga terima kasih juga kepada Faizal Tahir yang seorang cukup selebriti dan aktivis kemanusiaan yang cukup terkenal juga di Malaysia dalam membicarakan soal-soal solidariti untuk Palestin ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya, dan kepada anda Palestin harian, teruskan menyokong dan bersolidariti untuk Palestin kerana krisis ini, seperti yang saya kata awal tadi, dan Faizal Tahir dan juga Najwan banyak kali tekankan bahawa krisis ini bukan hanya krisis agama semata-mata, kerana krisis ini juga adalah krisis kemanusiaan, dan ini adalah masanya untuk kita bangkit bersama untuk bersolidariti untuk saudara-saudara kita di Palestin sana. Jadi apapun yang saya boleh ucapkan, teruskan untuk bersolidariti dan sama-sama kita meluaskan lagi kempen #SavePalestine. Itu saja untuk hari ini PBNU Pentas Pemimpin Baru Naab bersama saya Faiz Arif. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Selamat.